Balik pun malam. Okey. Okey, masuk dah. Okey. Okey, kita dah apa live dekat grup PTA. Kali ni tak ada lagu nasyid pula kali ni. Itulah kalau nak lagu nasyid boleh je sementara nunggu semua orang masuk. Itulah dah tunggu ke lagu nasyid. Sekarang berapa? Oh, adalah 2-3 minit. Kejap. Sempat satu lagu. Ada. Kita cari lagu-lagu bestnya. Dia Nisa Sabian lah. Sabian. Sekejap habis lagu baru boleh kita tu. Sekejap lupa nak test mic tadi. Wah, ini duduk di mana ni? Menara mana pula ini? Lagi tinggi daripada Big Ben. 1, 2, 3 testing. Okey. Kau duduk kat mana ni? Tinggi pada Big Ben lagi hari ni. Malam. Hari ni dekat menara apa ni? Lebih tinggi daripada yang jam tu dah. Jadi Big tengok Ben. Ke bawah. Nampak tak orang tawaf kat bawah tu? Itu dah tinggi dah tu. Jam besar. Rindu. Tengok situ rindu. Ini dekat menara apa ni? Kita tengok jam. Cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Oh, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah.
hampir 200 orang dekat FB Live yang sudah masuk. Dan kita ada dekat 340 orang di Zoom. 30, kita ada 200 lebih sekali dan 200 orang. Jadi sementara tunggu semuanya masuk, Ustaz kita pun tadi saya nampak dia. Aisyah, romantisnya cintamu Layan dengan lagu dulu ya. Nabi, dengan baginda tak pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujungnya kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis asirah kasih cintamu, benci jadi rindu. Ya Aisyah, ya Humairah, rasa sayang, rasa cintamu. Alhamdulillah. Itulah dia lagu apa ni, Aisyah, isteri Rasulullah, cover oleh Nisa Sabian. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudah pun masuk awal pada hari ini untuk kuliah mingguan kita. Jangan lepaskan peluang. Tajuk malam ni sangat menarik. Okey, disebabkan oleh apa ni, isu-isu semasa yang sentiasa datang ya, dan sentiasa apa ni, orang duk cari sebab nak gagalkan. Dia tengok kita rancak bisnes balik, semangat balik, dia buat lagi. Kita naik, dia buat lagi. Jadi ini semuanya adalah ujian daripada Allah sebenarnya. Sesuatu itu berlaku dengan izin Allah. Ya, jadi sama ada ia baik ataupun ia buruk, pada pandangan kita tetap ada hikmah, ya, tetap ada mesej yang Allah nak sampaikan, ada pelajaran yang boleh kita timba, ada kekuatan yang boleh kita bina. Okey, sebab tidak mungkin Allah mengizinkan sesuatu itu berlaku dengan sia-sia. Tak mungkin. Tak mungkin. Itulah yang sering kali apabila saya berdepan dengan isu, saya berdepan dengan masalah, saya akan ambil masa bertafakur, ya, mendiamkan diri, berfikir, sebab antara falsafah skrip yang akan saya lakukan, saya duduk, saya diam, saya fikir, saya akan tanya diri saya, tidak mungkin sesuatu itu Allah izinkan berlaku dengan sia-sia. Bermakna pasti ada hikmah, pasti ada sebab, pasti ada pengajaran, okey, pasti ada tauladan, ya, pasti ada sesuatu. Jadi hari ini kita bersyukur sebab Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi kita memilih tajuk sabar dengan ujian Allah untuk kita semua dengar, hayati dan kita bina kekuatan. Jadi insya-Allah saya serahkan kepada Ustaz Nur Muhammad Hadi kita kalau beliau sudah bersedia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita selaku leader DTA Tengku Asmadi, Tengku Muhammad. Tidak dilupakan juga kepada semua leader King yang ada, kepada semua leader-leader yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Ustaz nak mulakan sesi kuliah, Ustaz nak minta dengar ke suara jelas? Dengar Ustaz. Dengar jelas, sangat jelas. Alhamdulillah.
Disebabkan Ustaz sekarang ni tidak berada di rumah kerana Ustaz ada program yang begitu sedikit penuh dalam 2-3 hari ni. Ustaz di Kelantan sekarang. Sebelum ni di Kedah ada ceramah perdana di Kedah semalam. Kemudian hari ni ada program dan esok juga insya-Allah kita ada sedikit program membuat dan memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan di Kelantan insya-Allah, dan insya-Allah kita akan bergerak ke negeri-negeri lain di bawah Akademi Al-Bayan, yang mana itu semua adalah hasil sumbangan daripada semua yang memberikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, dan Ustaz akan menggunakan amanah yang diberikan, dan insya-Allah esok Ustaz akan upload gambar-gambar yang mana kita memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang layak. Dan insya-Allah selepas daripada ni kita akan upload setiap gambar-gambar hasil sumbangan. Itu bukan kerja Ustaz tetapi semuanya adalah kerja kita semua. Tanpa kita dan tanpa pemberi dana maka tidak akan bergerak untuk Ustaz sampaikan. Ustaz hanya menyampaikan. Itu tugas, menyampaikan kepada mereka-mereka yang layak dan berhak. Dan kepada mereka ialah mungkin tidak ada kesempatan untuk turun, untuk hadir, untuk berjumpa dan mencari. Jadi menggunakan saluran yang mana kita dah kenal, Akademi Al-Bayan dah kenal individu-individu yang memerlukan sumbangan. Jadi insya-Allah alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, dan insya-Allah Ustaz akan beritahu daripada semasa ke semasa insya-Allah. Baik, jadi alhamdulillah pada hari ini Ustaz bersyukur kepada Allah kerana kita dapat sekali lagi dalam sesi kuliah mingguan di bawah grup DTA, dan kepada semua leader-leader yang hadir, alhamdulillah. Dan Ustaz nak tengok muka-muka yang mana nak tengok ada tak ragu-ragu, muka ragu-ragu ni, nak tengok. Kita dah empat kali dah bercerita tentang hukum hakam pun dah bercerita, sebab di sana mereka tak bercerita tentang hukum hakam. Sedangkan hukum hakam ni Allah turunkan Quran adalah berlandaskan hukum hakam. Jadi goyang dah. Nak tengok mana muka yang goyang sikit, mana? Muka yang rasa macam ragu-ragu, muka yang rasa macam tak sedap lah kita buat benda yang tak sepatutnya. Jadi tak apalah, itu masing-masing punya pandangan. Tetapi Ustaz dah beritahu beberapa banyak kali dan berkali-kali bahawa apa yang kita hendak lakukan adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah. Jadi setiap perbuatan kita berdasarkan hukum hakam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia mentaklifkan. Apa dia taklif? Taklif ni maksudnya Allah memberikan kepada kita sesuatu supaya benda itu kita lakukan. Pentaklifan. Maksudnya sesuatu yang Allah suruh kepada kita, yang mana kefarduan tu tertanggung dan yang mana kita perlu lakukan, itulah yang perlu kita buat. Jadi apabila kita nak lakukan, dia berdasarkan kepada hukum hakam. Sebab tu Ustaz berasa pelik apabila orang bila bercakap dia kata bukan nak berbicara tentang hukum hakam. Sepatutnya hukum hakam itulah yang menjadi penentuan sama ada benda tu halal ataupun haram. Sebab tak ada seseorang yang apabila bercakap hukumnya tergantung. Hukumnya tergantung. Kita hari ni makan, contoh. Contoh kan, Ustaz ambil air, contoh. Okey, Ustaz minum air. Kan, Ustaz minum air. Ni tangan kanan Ustaz, ni tangan kiri Ustaz. Sekali lagi, ni tangan kanan, ni tangan kiri. Kalau Ustaz minum tangan kanan, apa hukum dia? Dan kalau Ustaz minum tangan kiri, apa hukum dia? Walaupun benda ialah melibatkan perkara yang kita tahu halal, air itu boleh kita minum, tetapi tetap ada hukum hakam. Tetap ada hukum hakam. Begitu juga kalau kita hari ini lakukan perkara, contohnya ialah kita masuk tandas dengan kaki kanan dan kaki kiri. Ada tak hukum hakam? Ada. Kesemuanya ada hukum hakam.
Sebab tu Islam dah ajar dah kepada kita. Ustaz di awal-awal mungkin penceritaan kronologi yang yang diceritakan ialah bergantung kepada individu. Kan? Bergantung kepada individu. Mungkin kalau ustaz ceritakan dia berlainan, berlainan. Kalau DTA ceritakan sedikit juga berlainan. Kalau waktu tu Tuan Haji Abu Talib menceritakan sedikit berlainan. Tetapi di dalam mukaddimah ustaz, awal-awal ustaz sampai waktu gambar tu disebut kan. Gambar ustaz tak ada. Itu Allah selamatkan. Gambar ustaz tak ada. Sebab ustaz tak adalah orang popular semua situ, DTA orang hebat. Kemudian UNIC ada kan, siaran macam-macam, orang-orang hebat semua. Kita ni kerdil jadi kita tak layak nak bergambar. Diorang pun tak ajak nak gambar. Kalau kata bergambar ustaz tunggu dah. Jadi ustaz balik awal, memang ustaz balik awal. Tapi gambar yang dipaparkan tu, bila ustaz datang memang ustaz datang lewat sedikit disebabkan ustaz ada kuliah. Ustaz ada kuliah. Dan ustaz datang tu pun dan esok tu ustaz ada TV Al-Hijrah. Dan ada TV pada keesokan tu ada TV Al-Hijrah, jadi ustaz terpaksa balik awal untuk persediaan TV Al-Hijrah esok. Jadi bila ustaz datang, boleh tanya kepada semua, ustaz senyap. Lebih kurang mereka ni semua kaki cakap. Jenis motivasi, motivator, semua bercakap. Ustaz diam. Lebih kurang ustaz diam tu, ustaz tengok jam, lebih kurang 30 minit ustaz diam. Lebih kurang 30 minit hingga 45 minit. Ustaz sedikit habuk pun ustaz tak masuk campur ketika mana perbincangan. Setuju ke tak setuju ke kita dengar. Kan yang ni kata, yang ni cakap tak apa. Tapi kemudian waktu itu, ni mukadimah ni mukadimah. Ni tak masuk tajuk lagi ni. Jadi bila waktu tu dah habis cakap, tibalah giliran ustaz cakap. Awal mukaddimah ustaz cakap ialah ustaz kata minta maaf atas kelewatan, itu ialah kesalahan daripada diri sendiri disebabkan kelewatan. Jadi menjadi adab kita memohon maaf walaupun kita ada apa pun punca dan sebab. Jadi waktu tu ustaz kata dan ustaz mulakan, Islam ni dia kena membicarakan dan dia datang 3 perkara. Islam ni begitu. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Ustaz cakap, ustaz tanya, mana satu yang kita nak bincangkan? Adakah perkara yang nak dibincangkan soal akidah? Kita go to akidah. Adakah perkara yang nak dibincangkan melalui soal syariat? Kita bincang soal syariat. Dan adakah kita nak membincangkan soal akhlak? Kita akan bicarakan tentang soal akhlak. Jadi perkara ni dia tak boleh lari. Mesti akidah, syariat dan akhlak. Dan sebenarnya dalam apa jua yang kita buat, solat, mesti ada akidah, mesti ada syariat dan mesti ada akhlak. Dalam muamalat, mesti ada akidah, mesti ada syariat dan mesti ada akhlak. Semua. Satu Quran, 3 ni lah yang ada. Dia tak boleh pergi yang lain. Jadi dia mesti menyatakan soal akidah, soal syariat, soal akhlak. Jadi ustaz buat mukadimah, mana satu? Jadi tidak ada jawapan. Bila tak ada jawapan, ustaz cerita tentang bila kita membicarakan tentang hukum, tentang soal kristianisasi ke apa yang kita nak bicarakan lah. Tak kira lah apa pun pandangan. Jadi dia mesti pertama kita bincang bab akidah dulu. Kemudian kita pergi bab syariat dulu. Kemudian pergi bab akhlak. Ustaz baru berbicara, cakap macam ni, dipotong. Ustaz tak habis lagi cakap. Tadi ustaz dengar 45 minit, ustaz dengar, tiba-tiba ustaz cakap, potong. Mereka boleh saksikan. Sehingga kan ustaz akhirnya ustaz kata, ustaz kata kepada mereka, apabila saya bercakap, tolong respect. Maksudnya saya bercakap, tolong bagi saya penjelasan walaupun kamu tak nak berbicarakan soal syariat apa, tetapi saya telah mendengar kamu dengan baik walaupun ada perkara-perkara yang kita rasakan perkara-perkara itu tak sepatut juga dibincangkan, tetapi apabila kita berbicara dipotong. Tak apalah. Jadi ustaz nasihatkan dengan cara yang baik, elok. Jadi soal itu kita kena faham bahawa ustaz nak tengok tu lah ustaz, sebab menggunakan kalau komputer ni kita nampak ramai sikit.
Kan kalau handphone ni kita nampak lah 4 orang, DTA nampak, Wanda, Nurul Wanda nampak, nampaklah ada beberapa orang, Umi Ros nampak, Hazim Razi nampak. Okey lah Ustaz sebut berapa. Nak tengok mana muka yang rasa goyang tu. Ustaz nak tengok muka orang goyang-goyang ni. Dah cerita 10 kali bab hukum pun goyang lagi, tu yang pelik tu. Dia tunggu malaikat Jibril kot. Ustaz pun tak tahu. Kan? Sebab Ustaz dimaklumkan, Ustaz habislah Ustaz, bila dah disebutkan begitu habis, kami ni habislah Ustaz. Apa hukum? Dia dan tanya Ustaz, kami murtad ke Ustaz? Sampai tahap macam tu. Allahu Akbar. Kan? Jadi ada yang sampai kata inilah kita menjual agama Allah dengan hanya keuntungan yang sedikit daripada kewangan kan. Jadi masya-Allah. Jadi sebab tu Ustaz kata kita kembalilah kepada hukum hakam. Selagi mana hukum hakam membicarakan soal halal dan haram, jadi di sana ada ruang, kita tak boleh nak berbicarakan tentang soal itu satu jalan saja. Mesti ada jalan-jalan. Sebab tu ulama apabila bercakap mengenai tentang ayat Quran, dia akan bercakap melalui akidah, bercakap melalui hukum hakam, bercakap melalui akhlak. Jadi kita kena faham, sebab tu Ustaz hari ni minta maaf lah dengan kekurangan diri Ustaz sendiri juga. Jadi Ustaz nasihatkan untuk diri Ustaz dan Ustaz-Ustaz yang lain, tolonglah hari ni apabila nak bercakap kepada sesuatu benda, sesuatu perkara, tolong kita perhatikan setiap apa yang kita nak membicarakan, soal masyarakat, soal apa daripada sudut mana, daripada macam mana kita nak orang kata bercakap, bukan atas dasar kita nak tunjuk kehebatan. Tak. Kalau Ustaz hari ni datang hanya nak tunjukkan kehebatan, na'udzubillah, itu bukan sifat kita. Kerana sifat kita adalah untuk membicarakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kita hanya menyampaikan. Sebab tu hari ni tajuk, ni baru masuk dia punya tajuk. Kan tadi tu sedikit apa yang berlaku. Kerana bila Ustaz dia sebut nama Ustaz lah, satu nama Ustaz salah. Kan? Ustaz ni memang tak ada orang yang sebut nama betul. Tak ada orang. Dia mesti Muhammad Nur Hadi. Nama Ustaz Nur Muhammad Hadi bin Zahlan. Yang lagi dahsyat Ustaz ABC. Ni langsung tak kenal. Tak kenal langsung. Jadi tak apalah. Jadi kita tak apa, kita bila dengar apa yang disebutkan kan, alhamdulillah, terima kasih. Moga-moga kerahmatan dan kasih sayang kepada semua manusia, insya-Allah. Jadi perkara asas yang kita nak adalah iaitu apabila kita nak bercakap hari ini soal tentang ujian Allah. Ni kita kata ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita bercakap tentang ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa ujian Allah ni berat. Dia bukan senang dan bukan mudah. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia ni tentang ujian, dan ketika mana Allah uji seseorang itu, Allah nak tengok, bukan Allah nak tengok sifat sabar kita sebenarnya. Allah tak nak tengok sifat sabar, sebab ialah berapa ramai orang yang boleh sabar, orang yang boleh tahan, tetapi sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kembalinya kita kepada Allah. Itu tentang ujian Allah. Allah uji kita, Allah nak tengok berapa banyak kita kembali kepadanya. Sejauh mana kita kembali kepada Allah. Secepat mana kita mengambil pengajaran daripada setiap ujian Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu ujian Allah, Allah nak lihat betapa cepatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apabila kita bercakap tentang soal sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang sabar hebat tak hebat, Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Wih, hebat. Sabar ni satu keadaan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang manusia ni dia tak boleh sabar. Dia dengar orang kata kat dia berdesing telinga ni. Kan? Rasa, ustaz saya geram sungguh, sabar kan? Sabar. Kan? Rasa tak puas hati, rasa macam diganggu gugat. Kita ni
Dia senang je. Sebab tu, ingat tak? Kerja-kerja yang Ustaz bagi. Kan, hari pertama apa dia, hari kedua apa dia, hari ketiga apa dia. Sebenarnya Ustaz nak tengok keyakinan kita. Bila kita tulis, tu dia tulis tu hebatlah. Oh, kerana saya buat macam ni. Bila diserang, senyap. Allah Ustaz. Rasa kecut perut. Dia rasa macam dia tak yakin. Sebab tu Ustaz pelik. Ni buat kerja sekolah ni kerana Allah ke? Bukan kerana Allah ni. Kan, tulis dalam FB ni macam juara ni. Kan, macam-macam dia tulis. Oh, saya masuk Atomi ni adalah kerana nak membantulah ni macam-macam. Kemudian bila diseram, senyap. Saya sebenarnya masuk Atomi ni ialah orang suruh saya masuk. Dah bertukar pula. Sebab tu kita hari ni bila kita nak buat sesuatu benda, ulama menyatakan bahawa bila kita nak buat satu perkara, biar kita adapt benda tu, biar kita pastikan dulu sebelum kita nak buat. Kalau tak pasti jangan buat. Tanya dulu, Ustaz, saya tak puas hati lagi Ustaz, saya nak tanya hukum. Tanya sehingga sampai dia rasa, Ustaz, betul, saya dah dapat apa yang dibicarakan daripada soal ni, saya dah puas hati. Sebab tu bila kita dah puas hati, orang datanglah macam mana soalan pun, kita Alhamdulillah. Kamu ada hujah, aku ada hujah. Kita juga menggunakan hujah. Bukan kita menggunakan kitab Bible. Ada Ustaz sebut kitab Bible chapter nombor 4 ada. Tak ada lagi. Kita menggunakan Al-Quran Al-Karim. Kita menggunakan kata-kata para alim. Bukan pandangan Ustaz, pandangan para alim ulama yang muktabar. Jadi sebab tu kita hari ini berhujah menggunakan sumber yang dirujuk daripada Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz tak nak bermain kata-kata. Sebab permainan kata-kata ni semua orang boleh. Hebat bercakap, boleh cakap, kan, pandai berhujah, ada pula follower, ada orang ikut, senang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita nak menghadapi satu-satu ujian Allah. Baik. Di dalam satu riwayat hadis tentang ujian ni, kan, kita hari ni bila kita sebut tentang sabar, semua orang boleh, dia kata, saya ni Ustaz, saya ni sabar. Sebab apa sabar? Nama saya Sabariah. Bukan sebenarnya nama Sabariah ni dia boleh sabar. Tak semestinya nama Sabariah boleh sabar. Nama saya Sabri. Tak sabar juga kadang-kadang. Nama tu tak ada masalah. Sebab tu ada satu cerita yang mana berlaku di zaman baginda Rasulullah. Dalam hadis baginda Rasulullah. Cerita tentang sabar. Seorang wanita, dia menangis di atas satu kubur. Dia menangis. Bila dia menangis, Nabi nampak, Nabi tengok, Nabi kata kepada dia dua kalimah. Nabi kata, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar. Dua tu je Nabi sebut. Tahu tak apa wanita tu cakap kepada Nabi? Ilaika anni. Pergi kau daripada aku. Jauh kau daripada aku. Dia halau Nabi. Bila Nabi tengok orang tu tak nak terima apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, Nabi pun pergi. Bila Nabi pergi, datang sahabat. Sahabat tanya, kenal tak tu siapa? Yang kau halau tu, kenal tak tu siapa? Itu Muhammad, Rasulullah. Dengar nama Muhammad, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan sabar ya Rasulullah. Pernah tak kita lalui macam tu? Pernah? Cuba kita, kadang-kadang kan, kita datang satu ujian kepada kita, satu benda yang sangat dahsyat, kan, kita dalam keadaan stres, dalam keadaan marah, kan, dalam keadaan kita tertekan, kita cerita pula mungkin dekat isteri ke, dekat suami ataupun isteri kata sabar, kita marah, sabar, cakap senang lah, yang kena aku. Orang minta sabar pun kena marah. Kan, bukan suruh minta buat apa, kena marah. Isteri suruh sabar, isteri kena marah. Suami suruh sabar, suami pun kena marah. Samalah perangai ni, macam perempuan tadi. Marah. Nabi suruh sabar, kena marah. Kemudian, bila tahu tentang itu adalah Rasulullah, wanita kata, ya Rasulullah, aku sabar. Kita kadang-kadang pun macam tu juga. Biasa tak? Kita dah kata kat orang tu dalam Facebook, macam-macam dah kata, nasib baik. Lain kali dia tulis, nasib baik saya ada sabar. Dia dah pukul orang tu setengah mati lah. Nasib baik ada sedikit sabar. Mana yang sabarnya? Kan, dah kata kat orang tu, dah maki orang tu, dah buat macam-macam kat orang tu, tiba-tiba kita kata, saya dah sabar. Sedangkan
kata Nabi SAW kepada wanita tu, as-sabru fi sidmatil ula. Sabar itu pada hentaman yang pertama. Bila datang satu ujian, kan? Atomi dilandai ataupun dibadai dengan ombak yang begitu kuat, kan? Ribut. Kita tengok adakah kita sabar ataupun tidak. Kita jangan menggunakan perkataan-perkataan yang boleh merosakkan. Yang pertama, bukan kita nak jaga sangat nama-nama itu syarikat, bukan itu sebenarnya yang pertama, tetapi kita kena jaga prinsip Islam tu dulu dalam diri kita. Kita jangan korbankan prinsip kehidupan, prinsip Islam, asas itu. Sebab tu bila orang kata, orang tuduh, ustaz tahu kita hari ni bila orang tuduh kita menyebarkan agama Kristian, siapa tak marah, betul tak? Inilah ustaz. Dia kata, inilah ustaz yang mempertahankan agama Kristian. Kita pun berdesing juga. Kan? Kita pun kata, inilah orang juga. Kita pun nak tuduh dia. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ke atas kita tak mempraktikkan. Walaupun kita cakap hari ni kita sabar, bukan maksudnya sabar tu kita berdiam, tidak. Tetapi kita tak perlu menggunakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan perkara itu akhirnya merugikan kita sendiri. Sebab tu Ustaz faham bahawa kita bila ketika mana mereka-mereka yang buat Atomi ni bercakap dengan orang, jomlah join Atomi, produk Atomi bagus, kan? Sebab tu kadang-kadang Ustaz saja je nak suruh dia tangkap gambar dengan produk Atomi sebab nak tengok dia yakin tak yakin. Kan? Cakap leader, kan, tiba-tiba nak angkat produk tu rasa macam macam angkat bendera Kristian tu. Kan? Dia rasa macam dia angkat tu benda yang melibatkan akidah yang boleh merosakkan sehingga kan mungkin dia terkeluar daripada Islam. Sebab itulah kita kena ajar macam mana kita nak buang daripada perasaan itu, sedangkan kita dah berbicarakan tentang hukum. Sebab tu DTA dah buat dah, alhamdulillah, dengan grupnya. Kita dah membicarakan tentang soal yang pertamanya, kita dah membicarakan tentang soal hukum hakam sebelum kita nak ceramah, sebelum kita nak buat, ustaz panggil, kita bicara tentang hukum. Itu benda yang ustaz suruh buat dulu. Sebab bila kita dah berbicarakan tentang ayat ini, dalilnya begini, katanya ulama sebegini, dan ada juga ulama kata sebegini, pandangan yang kedua, dan itu perkara normal di dalam kehidupan fiqh biasa. Ada ulama yang bersetuju, ada ulama yang tak bersetuju. Selagi mana perkara itu menjadi perkara khilaf, yang mana khilaf dan kita pun telah dah dikeluarkan satu surat yang terang-terang. Itu adalah akad. Takkanlah kita nak kata, akad ni terbatal. Tak boleh. Sebab selagi mana tidak ada benda yang meragukan dalam akad itu, maka akad itu diguna pakai. Itu kaedah dia. Kita tak boleh prasangka, ini memang ini. Dah memang orang Kristian yang buat perniagaan itu. Begitu juga dengan orang Buddha, begitu juga dengan orang siapa pun mereka, dah itu perniagaan yang mereka lakukan. Takkan kita nak kata, kamu sebelum nak buat perniagaan, kamu kena mengucap dulu. Kalau boleh, memanglah kita nak. Tidak ada masalah. Tetapi cara dakwah ni mestilah ada step by step. Ada cara, ada peraturannya. Sebab tu, bila ustaz suruh kita hari ni berbicarakan tentang soal hukum hakam, kita kena faham dulu hukum hakam. Sebab tu ustaz kata, siapa yang rasa hukum hakam tu dia tak berapa rasa yakin, dia tak berapa, boleh tanya. Kita ada hari tu kita dah buat dialog. Ustaz pun dah bagi dah, ada mesej dan sebagainya, kita jawab dan sebagainya, dah ada video. Jadi benda tu dah selesai. Sepatutnya leader-leader jangan rasa, Allah ustaz, saya rasa macam tak boleh lah ustaz. Itu yang kita rasa orang kata sepatutnya leader kena ambil perhatian yang sangat-sangat serius. Baik. Sebab tu di dalam sabar ini kata Nabi SAW, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi di dalam sunannya, kata baginda Rasulullah, al-iman nisfan. Iman itu terbahagi kepada dua je. Iman terbahagi kepada dua. Kata baginda Rasulullah, nisfu fi sabar wa nisfu fi syukur. Bahagian yang pertama adalah bahagian sabar dan bahagian yang satu lagi adalah bahagian syukur. Iman ni terbahagi kepada dua, sabar dan syukur.
Sebab tu kita hari ni bila seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, ajaban li amri mukmin. Sungguh ajaib orang mukmin ni. Orang mukmin ni sungguh ajaib. Iza asabathu sarra syakar fakana khairalah. Jika seseorang itu ditimpa ataupun diberikan sesuatu nikmat, dia dapat satu perkara yang dia suka, maka dia syakar, dia bergembira dan dia bersyukur. Fakana khairalah, itu baik baginya. Wa iza asabathu darra, ketika mana sesuatu itu ditimpa satu musibah, darra, sabar, fakana khairalah, dia bersabar, maka ia juga baik baginya. Maka keadaan orang Muslim itu sama ada dalam keadaan diterima ataupun mendapat sesuatu perkara yang menggembirakan, dia syukur. Dan apabila dia mendapat satu ujian yang dia rasa berat ujian tu, ya Allah, berat ujian aku, Allah bagi ujian melalui pelbagai ujian. Allah bagi ujian melalui kesihatan, kebahagiaan, kasih sayang, kurangnya harta, kematian, tu semua ujian Allah. Dan apabila mereka mendapat ujian ni, mereka apa? Mereka bersabar, maka itu baik juga baginya. Sebab itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada mereka ini sabar ataupun mereka ini syukur, maka kedua-dua baik baginya. Baik. Ketika mana kita membicarakan tentang kesabaran, bila kita membicarakan tentang kesabaran, maka kita kena tahu bahawa sabar ini terbahagi jenis-jenisnya kepada 3. Jenis-jenis kesabaran ini ada 3. Okey. Jenis yang pertama, sabar yang pertama ini yang makna disebutkan oleh para alim ulama, iaitu sabar dalam keadaan kita mentaati perintah Allah. Sabar dalam keadaan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila suruh kita melakukan sesuatu perkara, Allah suruh kita sabar. Dalilnya Allah sebut di dalam surah Maryam ayat 65. Surah Maryam ayat 65. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduh wastabir li ibadatihi. Dalam surah Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maksudnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah jadikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'budu, hendaklah kamu menyembah Allah. Sebab apa kita kena sembah Allah? Sebab Allah dah ciptakan langit, Allah dah ciptakan bumi, dan di antara langit dan bumi Allah dah ciptakan, Allah dah jadikan. Dialah Tuhan. Jadi fa'budu, mestilah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wastabir li ibadatihi, hendaklah kamu tekun, tetap beribadah kepadanya. Sabar dalam keadaan kamu tekun, sabar dalam keadaan kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita hari ni dalam keadaan kita nak melakukan ibadah, kita kena sabar. Sabar. Allah perintahkan solat, kena sabar. Allah perintahkan zakat, kita kena sabar. Berapa ramai hari ni orang yang dia ada kewangan, sepatutnya dia keluarkan zakat, dia keluarkan sedekah, dia risau duit dia kekurangan. Sabar, Allah kata. Berapa ramai hari ni orang yang nak melakukan ibadah solat, dia nak solat tetapi mungkin kekangan waktu, mungkin disebabkan kadang-kadang tengok cerita, kan, tengok filem, tengok movie. Jadi Allah kata sabar, sabar. Walaupun kamu ada perkara yang kamu nak buat, jadi kamu kena bersabar. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah ni kena sabar. Dan sabar dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nombor 1 ni terbahagi kepada 3 pula. Sudah malam ni peninglah. Dia kata, "Sudah Ustaz, macam mana Ustaz?" Ni kita buat sedikit kerja, kan? Kita buat kerja. Okey, sabar ni ada 3 jenis. Sabar yang pertama, jenis yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Sabar dalam mentaati perintah Allah ni terbahagi kepada 3 pula.
Yang pertama kata ulama, sabar sebelum daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Nombor satu, sabar sebelum daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Iaitu apa dia? Sabar dalam kita menjaga niat kita. Sebab tu Ustaz kata, bila kita sebut tentang sabar ni, dia berkaitan tak dengan hukum? Berkaitan tentang hukum. Macam mana Ustaz dia berkaitan tentang hukum? Ustaz pelik bila orang berbicara satu benda, dia kata ni bukan tentang soal hukum. Pelik tapi benar. Manusia jenis ni wujud. Rupanya wujud. Ustaz ingat tak wujud? Rupanya wujud. Ada. Dia kata, saya bukan nak membicarakan tentang hukum, tetapi saya nak membicarakan tentang soal lain. Sedangkan, melibatkan hukum. Hukum hakam. Bila sesuatu perniagaan tu sah ke tak sah dulu. Itu pertama. Yang kedua, duit yang kita dapat hasil tu, halal ke haram? Tak, itu bukan cerita dia. Habis tu, yang kita makan ni halal ke haram? Hukum lah tu. Hukum dia. Adakah cerita tentang hukum hakam ni memang semua melibatkan semua benda. Macam Ustaz tu. Tapi baru Ustaz jumpa, rupa-rupanya dalam dunia ni ada juga manusia yang tak nak membicarakan tentang hukum. Ada. Itu satu keajaiban yang pertama kali Ustaz jumpa. Alhamdulillah. Itu semua rezeki Allah. Kan? Kita ingat ada orang yang dia tak nak membicara soal akhlak. Ada. Yang soal akhlak ni ada. Ada Ustaz dah pernah jumpa. Yang membicarakan tentang soal akidah, dia akidah dia tak nak bicara, tu pun ada. Tetapi hukum ni tak adalah, sebab bila dia membicarakan tentang akidah, dia percaya akhlak dia mesti hukum ni susah orang nak tolak, tapi rupanya ada juga. Jadi alhamdulillah, itu satu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita melihat, merenung. Sepatutnya dia kena membicarakan tentang soal hukum dalam apa pun. Tak kiralah siapa pun, kan, tentang soal hukum hakam. Contoh, okey, kita tengok dalam ni ramai Kak Long, Mak Long yang comel-comel, alhamdulillah, muka semua segak-segak. Ada tak hukum dia? Ada tak? Mestilah ada hukum. Ustaz, apa hukum Ustaz pakai tudung, dia letak sini satu pin, kemudian dia letak sini satu pin, kemudian dia letak sini satu pin. Wah, dililit. Dah macam jenazah kita tengok. Macam mana Ustaz? Hukum dia apa? Ada hukum dia. Kan? Jadi dia buat simpang sana, simpang sini, dia pakai sini, mesti ada hukum. Sebab hukum tentang memakai hijab ada. Betul tak? Hukum juga. Contoh, kalau laki-laki, Ustaz, apa hukum Ustaz kita solat tanpa baju Ustaz? Kan? Dia solat. Hukum dia sah ke tak sah? Solat Allahu Akbar, bulu ketiak tu punya panjang. Contoh, dia sembahyang Allahu Akbar. Kita kata, ada tak hukum dia? Mesti ada hukum. Tapi pelik, kalau bicara tanpa hukum ni, dia rasa macam kita, nak kata macam mana, kita nak makan, tapi tak ada nasi. Benda tu yang sangat penting sebenarnya. Sebab tu, kita hari ni, kalau kita bukan dalam bidang ataupun bukan dalam bidang ahli, sepatutnya kita kena lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Ustaz takkan membicarakan tentang soal medik kerana Ustaz bukan ahlinya. Tetapi Ustaz akan mengambil input daripada ahlinya. Kita akan membicara tentang soal kesihatan, vaksin dan sebagainya kepada ahli. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang tak tahu, iaitu bertanyalah kepada mereka yang tahu jika kamu tidak tahu. Jadi kena tanya pada ahli. Baik. Dalam soal ini, sabar dalam keadaan kita nak melakukan ibadah ni kepada Allah, kata Ustaz tadi, ada 3. Yang pertama, sebelum daripada melakukan ibadah. Baik, sebelum melakukan ibadah, sabar ini daripada sudut mana? Daripada sudut niat. Kena jaga niat kita elok-elok. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita mentaati perintah Allah. Yang pertamanya, dalam keadaan kita nak mentaati perintah Allah, sebelum daripada kita nak melakukan apa-apa saja perintah Allah, kena jaga niat. Sebab tu Ustaz tanya, apa niat kita masuk Atomi? Adakah kerana fulus, duit? Ataupun adakah kerana apa? Kita kena niat lillahi ta'ala. Itu yang niat yang perlu kita tekankan.
Kan Allah sebut di dalam surah Al-An'am, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kita kata solat aku, ibadah aku, hidup aku, matiku kerana Allah. Jadi semua kehidupan kita lillah, kerana Allah. Jadi untuk menjadikan ibadat kita ni relevan, yang diterima oleh Allah, kena jaga niat. Buat apa pun, kalau tanpa niat, maka Allah akan humbankan dalam api neraka. Seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Jadi malam ni kita ustaz tak nak orang kata terlampau serius sangat, ataupun tak, sebab ustaz bila dah dengar apa yang dibicarakan, waktu ustaz diberitahu bahawa kita punya leader-leader ni dah goyang semula kan, jadi kita kena tunkan balik kan, kita kena tarik balik supaya sama-sama faham. Baik, ketika mana dibicarakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim dalam sahihnya, bagaimana Nabi SAW menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada 3 golongan. Maza fa'alta? Apa yang kamu buat? Golongan yang pertama kata, ana qari'ul Quran, iaitu dia membaca Al-Quran. Maksudnya dia berilmu, dia membaca Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kadzabta, engkau seorang yang penipu. Engkau membaca Quran semata-mata untuk menunjukkan engkau ni hebat, kau ni cerdik. Allah kata, engkau dilemparkan dalam api neraka Allah. Datang yang kedua, Allah tanya, maza fa'alta? Apa yang kamu buat? Yang kedua kata, ya Allah, aku memberi sedekah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, engkau juga seorang yang penipu. Kau memberi sedekah semata-mata nak tunjuk engkau ni dermawan, engkau ni orang kata pemurah. Ambil golongan yang kedua ni, lempar dalam neraka. Datang golongan yang ketiga, ya Allah, Allah tanya, apa yang kamu buat? Maza fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Yang ketiga kata, ya Allah, kami berjihad di jalanmu. Kami berjihad. Jadi Allah kata, kadzabta, kau juga seorang yang penipu. Engkau berjihad semata-mata nak tunjuk kau ni hebat, pahlawan, pendekar. Ambil golongan ketiga, lempar dalam neraka. Baik, Ustaz tanya, tiga amalan tadi baik ke tak baik? Baca Baik. Quran, sedekah, kemudian berjihad, semua baik. Tapi sebab apa Allah lempar? Kata Imam Nawawi di dalam syarah pada hadis ni, ya betul, ada niat. Sebab tu kita kena konsisten niat kita. Jangan ubah. Esok dah jadi jutawan, kan, duit dah macam-macam dah masuk dan sebagainya. Jangan ubah niat kita. Sebab tu kena sabar. Niat kita ni penting. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Sebab tu apa pun kita nak buat, niat kita kena betulkan. Itu yang pertama. Itu yang disebutkan sebagai sabar sebelum daripada melakukan ibadah. Baik, yang kedua, sabar semasa kita melakukan, mengerjakan ibadah. Semasa. Tadi sebelum, ni semasa. Semasa kita melakukan ibadah ni, kita kena sabar. Sabar daripada supaya kita tidak lalai, supaya kita ni tidak khusyuk, supaya kita ni tidak malas. Sabar dalam keadaan kita kerjakan apa pun ibadah, kan? Contoh, orang hari ni berdoa. Dia minta, ya Allah, aku mohon, ya Allah, aku rayu, ya Allah. Waktu Covid lah ni, waktu Covid ni, zaman Covid, orang doa tinggi. Sebab dia kena buang kerja, contohlah, ataupun dia tidak ada perawat, dia doa, ya Allah. Air mata meleleh, air mata dia. Bukan air mata, hingus pun meleleh. Kan? Doa, ya Allah, aku susah, ya Allah, aku minta. Dia doa, minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sebulan macam Allah tak bagi. Nampak macam tak bagi. Daripada atas tu, dia bawah sikit. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, aku mohon, ya Allah, aku minta, ya Allah, aku rayu. Sebulan nampak macam Allah tak makbulkan. Doa ni duk orang sebut, kan? Orang selalu sebut, Ustaz, saya ni dah doa ni Ustaz sampai berbuih mulut. Pernah dengar? Saya doa ni Ustaz, ya Allah, sampai berbuih. Ustaz kata, yang berbuih mulut ni sawan babi je. Doa sampai berbuih mulut. Tak tahulah, tak faham. Kan? Yang kadang-kadang ada yang berdoa, kan? Ni nak masuk Ramadan ni, kan imam selalu waktu Ramadan ni dia doa, kan selalu apa doa yang didoakan oleh Aisyah,
Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Kan? Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ni Maha Pengampun, Engkau ni Maha Mulia. Tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau cintakan kepada keampunan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampuni aku. Betul tak? Imam doa ulang. Ada seorang lelaki tu dia kata, Ustaz, dia cakap lah, Ustaz, saya dengar doa ni daripada awal Ramadan sampai nak habis Ramadan. Tak ada doa lain ke? Ustaz tak hafal doa ke? Dia ingat Ustaz tak hafal doa. Doa tu ulang-ulang tak apa. Kan kita ulang-ulang sebab antara sifat Allah ni Al-Mannan. Allah ni suka kita merintih. Rintih, rayu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku mohon ya Allah, aku mohon, aku rayu ya Allah. Sifat Allah tak, Allah suka kita ni merintih. Sebab Allah ni suka kita minta kepadanya. Sebab tu bila kita minta, bulan pertama tinggi. Ya Allah. Nampak macam tak makbul, rendah sikit. Sebulan nampak tak makbul, bawah sikit. Kan? Tengok sebulan nampak macam tak makbul. Ya Allah. Dia doa panjang, selalu minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa tu setengah jam. Lepas tu pendek sikit, 20 minit, pendek sikit, 15 minit. Nampak macam ni, ya Allah, dia angkat tangan, macam biasa ya Allah. Dia ingat kedai mamak macam biasa. Doa panjang sangat, nampak tak mahu ya Allah. Macam semalam, macam kemarin, macam tu juga aku minta ya Allah. Minta. Sebab tu kena sabar dalam keadaan kita melakukan ibadah tu, dalam sekarang ni kena sabar. Sebab tu buat atomi pun macam tu, sebelum nak masuk sabar. Niat kita. Tengah kita buat tu kena sabar juga. Tengah buat ni kena sabar. Jangan kata kat orang, jangan maki orang. Walaupun ustaz nampak kadang-kadang ada orang dia geram, dia bubuh juga. Peluru tu dia bubuh juga. Kita tahu. Bubuh. Sabar. Kan? Tak ada gunanya kalau kita bercakap dengan orang yang dia tak nak berbincang tentang hukum hakam. Apa yang kita nak membicarakan? Bicaralah tentang hukum hakam. Bicaralah tentang soal apa yang telah disebutkan. Kan? Jadi benda-benda itu semua kita kena sabar. Sabar. Sebab tu kata ulama, sabar dalam keadaan kita mengerjakan, sedang mengerjakan. Dan akhirnya yang ketiga, sabar selepas melakukan. Selepas daripada kita dah lakukan ibadah, apa saja ibadat, ketaatan, kena sabar. Sebab apa kita kena sabar? Sabar supaya kita tidak riak. Kita tak sombong. Kita tak lupa diri kita bahawa kita melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sabar jenis yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Dia ada 3, sebelum, semasa dan selepas. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para alim ulama, sabar yang kedua iaitu sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Iaitu meninggalkan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara haram. Perkara ini yang mana kata para alim ulama, Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan pelbagai ujian. Yang mana kadang-kadang ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni dengan didatangkan kepada kita ni maksiat. Jadi kita kena jauh. Ada orang yang diberikan pelbagai perkara yang mana dia tahu benda ni adalah benda yang boleh menyebabkan Allah tak redha kepada dia. Jadi dia kena sabar. Sebab tu kata para alim ulama, sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu sebagai ujian untuk menilai iman seseorang itu. Adakah dia boleh sabar dalam menghadapi sesuatu perkara-perkara yang haram? Ialah bukan senang. Kita hari ni apalah orang buat rasuah, apalah orang rasuah ni dia tahu ke perkara tu perkara haram? Ialah kita sebab tak bagi. Kan? Ataupun kalau bagi pun sikit. Kan? Orang bagi rasuah kat kita RM10, kita tak tengok. Kan? Kalau bagi 500, kita rasa sikit sangat. Tapi kadang-kadang orang yang terima rasuah ni juta. Sehingga kan ustaz teringat satu kisah Tuan Guru ni Abdul Aziz. Ni dia cerita ustaz ni anak buah belajar di Pulau Melaka, sekolah Tuan Guru. Yang mana
Tok Guru waktu dia cerita dalam kuliah umum, dia cerita satu kisah. Dia kata ketika mana dia jadi menteri besar, ada orang laki-laki menawarkan kepada dia duit. Jadi waktu tu dia tengok orang buka duit depan dia. Dia lepas baca Quran tu, orang datang dekat masjid, ada satu ruang Quran, ruang untuk dia membaca Quran. Di situ orang macam briefcase tu yang bawa tu macam beg James Bond tu buka duit penuh. Dia terkejut, dia kata, ya Allah, banyaknya duit. Nampak? Waktu tu dia kata hampir-hampir dia lupa, hampir-hampir gelap mata. Ni dia cerita sendiri, Tuan Guru cerita sendiri. Kemudian dia pegang tu, ya Allah, banyaknya duit. Dia terpegang kopiah dia terpegang serban dia yang dia pakai, kan Tuan Guru kan pakai kopiah serban. Dia pegang, dia kata, ya Allah, aku ni ustaz. Takkan ustaz nak buat benda haram. Nampak? Jadi dia sabar. Hebatnya Tuan Guru tu, pegang, Allah, teringat, tolak. Itu nak kata kehebatan, sabar dalam keadaan kita ni nak melakukan maksiat ni kita tak buat. Kalau kita kan, kalau kita lah diberi ni ustaz, ni duit ni ustaz banyak ni. Boleh beli kereta Alphard. Boleh beli rumah. Oi, kita pun goyang juga, betul tak? Sebab tu kita kena sabar. Kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada perkara-perkara yang haram. Baik, kemudian yang ketiga. Kata ulama, sabar jenis yang ketiga adalah sabar dalam setiap ujian Allah yang menyakitkan. Yang inilah tajuk kita. Boleh lagi ni. Kita habis pukul 12 malam sebab tengok muka semua nampak macam tak confident balik dengan Atomi ni. leader ni. Kan? Mula-mula kuliah ustaz daripada awal nampak macam okey kan. Dah confident dah. Berani. Ni dah macam tak berani dah balik. Jadi ustaz nak tengok. Baik. Apa yang disebutkan? Yang ketiga ni adalah sabar dalam setiap ujian yang menyakitkan. Nabi SAW kan, dalam satu cerita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Aisyah masak masakan yang mana terlampau masin. Biasa tak? Isteri masak masin biasa tak? Kan? Biasalah kadang-kadang balik kerja dengan peluh kan, menitik-nitik dekat makan dengan tak payah garam lah, ni je. Contoh. Kadang-kadang letih dan sebagainya. Satu hari Aisyah masak terlampau masin. Makanan tu terlampau masin. Kemudian diberikan kepada baginda Rasulullah. Kan? Aisyah pun tak tahu. Ketika mana Nabi SAW makan, masin. Terlampau masin ni. Nabi telan. Nabi panggil Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, mari sini. Nabi panggil Aisyah, mari sini. Nabi kata pada Aisyah, ingat tak awal-awal perkahwinan kita? Nabi tanya, ingat tak awal-awal perkahwinan kita? Ingat tak? King ingat tak awal-awal perkahwinan? Atau tak ingat? Kalau tak ingat, kena ulang semula. Kan ustaz dah lupalah. Bayar wajib. Ingat tak awal-awal perkahwinan? Kena ingat awal-awal perkahwinan dengan suami ni, kena ingat kan. Hafizah ingat ke? Puan Hafizah kan, kena ingat. Ibu Ros mesti ingat. Ibu Ros alhamdulillah kan, ingat awal-awal perkahwinan. Jadi Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ingat tak awal-awal perkahwinan? Ingat ya Rasulullah. Ingat tak awal-awal perkahwinan kita main suap-suap? Engkau suapkan aku suapkan kau. Ingat ya Rasulullah. Mahukah kita ulang balik main suap-suap? Kata Aisyah, mahu ya Rasulullah. Tapi sekarang, kalau awal-awal perkahwinan dulu, engkau suapkan aku. Kan awal-awal engkau suap. Nak tak? Kali ni aku suapkan kepada engkau. Nabi sebut. Aisyah kata, mahu ya Rasulullah. Nabi ambil yang masin tadi tu. Nabi suap kepada Aisyah. Nabi tak cakap benda tu masin. Aisyah baru letak dekat hujung lidah masin.
ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Kerana terlampau masin. Nampak akhlak Nabi. Kita hari ni masin, bini masak masin, terbalik meja lah. Cakap, awak ni nak bagi saya darah tinggi apa? Ni mesti nak suruh apa? Nak suruh mati cepat supaya mewarisi harta atomi yang ada. Kan harta atomi kan boleh 3 keturunan apa? Betul ya? 3 generasi, betul Ustaz. Tiga generasi. Jadi kita ni marah, kadang-kadang kita ni marah. Bini buat apa? Nabi tak. Nabi ni hebat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat, dengan isterinya hebat. Sebab tu kata para alim ulama, ketika mana orang ni bersabar, tolong catat. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Ketika mana orang sakitkan kita, dalam keadaan perkataan dia, tuduhan dia, apa saja, Allah Subhanahu wa taala sebut, kan? Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mana mereka ditimpa musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita kembali. Apa juga keadaan yang mana kita dapat ujian, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan pula bila orang sebut kita paling kepada dia, siapa meninggal dunia. Ni bukan soal meninggal ni. Soal langgar batu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kata kepada kita, kita sabar. Kita kembali kepada Allah. Baik. Yang ni kena catat. Allah Subhanahu wa taala sebut, orang yang mengungkapkan sebegitu, dia sabar, dia akan dapat 3 benda. 3 perkara. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hebat. Cukup hebat orang yang sabar ni. Iaitu yang pertamanya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka ni akan mendapat kebaikan yang sangat banyak daripada Allah. Nombor 1, bila kita sabar ni, Allah akan bagi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan kita akan dapat. Sebab tu kita, bila kita sabar, kita takkan risau. Apa orang nak kata dekat kita, kita takkan risau. Kita takkan rasa terjejas. Ustaz tengok DTA semalam dikata macam-macam. Relax ya DTA. Tak terjejas pun. Kan? Iyalah betul lah. Ada sifat manusia ni, mungkin iyalah dia akan terasa sifat kita akan rasa sedih. Orang cakap kita pelbagai, itu sifat lumrah manusia. Mana ada orang kata seronok, tolonglah kata kat saya, tak ada, tu orang gila. Saya seronok. Tak, dia mesti terasa. Tetapi bila kita sabar, Allah akan bagi kebaikan. Kebaikan Allah bagi. Sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hebatnya orang sabar ni, Allah akan bagi apa? Warahmah, kasih sayang, kerahmatan. Allah akan bagi rahmat. Sebab tu apabila kita sabar, rahmat Allah turun. Kasih sayang. Sebab tu tengok baginda Rasulullah. Bila orang kata pada Nabi, kan, seperti mana di dalam surah Tabbat. Kan kita baca surah Tabbat. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kan? Allah Subhanahu wa taala sebut. Tahu tak siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab ni, kan, Abu Lahab ni dia bukan disebabkan orang panggil tu gelaran. Abu Lahab ni gelaran. Dia ni disebutkan zu ghadiratain, syarqul wajhain. Dia ni putih muka dia. Abu Lahab ni adalah yang dimaksudkan Abu Lahab bukan kerana dia pelahap. Yang pelahap tu kita. Pelahap. Tapi Abu Lahab ni sebab syarqul wajhain, mukanya bercahaya. Kita muka bercahaya juga, alhamdulillah bercahaya, tetapi sebab ada lampu depan. Kalau ustaz tutup lampu ni, gelap. Gelap. Nampak muka bercahaya, nampak? DTA pun sama, bukan muka dia bercahaya, dia pasal lampu. Kita hari ni, bercahaya. Ustaz tengok, minggu lepas ada kata, muka ustaz bercahaya, memanglah aku pasang lampu. Kalau tutup lampu gelap. Kan? King aja muka original ustaz.
King dia pasang lampu pun gelap. Tak pasang pun gelap. Minta maaf King, Ustaz tak kata, DTA yang kata. Sabar semasa kelas. Itu ujian, Ustaz saja nak test ujian tu. Minta maaf. Baik. Kemudian ketika mana apa yang disebutkan yang disebutkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Tabbat tadi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaki oleh Abu Lahab ni sebab syarqul wajah, muka dia bercahaya. Putih. Zu ghadirataini. Dia ada lesung pipit. Handsome, Abu Lahab ni handsome. Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab ni adalah pakcik baginda Rasulullah. Dan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana pergi ke pasar, nama pasar tu Zil Majas. Di dalam hadis Zil Majas, Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah wa antum tuflihun. Sebutkanlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kan disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada mereka-mereka yang datang kat pasar tu, Nabi kata, wahai manusia, ungkapkanlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kamu akan berjaya. Di belakang Nabi tu Abu Lahab. Jangan percaya dekat dia. Dia seorang penipu. Jangan percaya. Ni siapa yang belakang ni? Pakcik Nabi ni. Ahli keluarga Nabi. Jangan percaya. Dia ni pendusta. Jangan percaya. Dia ni pembohong. Ada tak kita baca daripada hadis Nabi? Nabi pusing, Nabi sepak Abu Lahab. Ada? Tak ada. Nabi senyap. Nabi teruskan dakwah. Teruskan. Nabi terus. Nabi tak peduli. Sebab apa yang Nabi buat tu betul. Tak ada masalah. Kita hari ni, apabila kita buat betul, apa yang kita nak berpaling? Kan Ustaz dah sebut. Bila bawa kereta, jangan tengok belakang. Kita duduk hari ni tengok belakang. Tengok belakang tu yang langgar depan pun langgar, masuk gaung, masuk lubang. Kita ni nak tengok belakang boleh, tapi sekali-sekala. Orang bawa kereta tengok depan fokus, kemudian tengok belakang supaya kita tengok orang belakang, jangan sodok belakang kita. Kemudian kita bawa tengok belakang tu berjaga-jaga, tengok side right, belah kanan. Kan? Side mirror belah kanan, tengok side mirror belah kiri, maksudnya kita kena berhati-hati supaya kita tak terbabas. Fokus kena bawa ke hadapan. Jadi gear kena betul. Ni asyik masuk gear 1. Tu yang sangkut. Dah nama leader. Time dapat pairing, korang gembira. Kan? Time pula bila dah yang kena ujian ni sangkut. Duduk macam kereta lama, tukar kereta baru. Kan? Ni duk sangkut. Sangkut apa lagi? Ustaz dah cerita dah bab hukum. Ustaz cerita bab hukum. Ustaz tak main teori ni, tak main. Cerita tentang teori ni semua orang boleh buat. Sekarang ni orang kata jangan pakai seluar dalam. Sebab dia 3 segi. Apa yang Dajjal tu? Freemason. Freemason dia kata sebab 3 segi. Pantang 3 segi jangan pakai. Ustaz pun pelik. Sampai tahap tu pun dia kata jangan pakai. Kita ni duduk, betul. Kita ni, orang kita ni cepat sangat duduk melatah. Cepat sangat duduk begini. Kita bicara tentang soal hukum. Hukum ni soal hukum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu kena datangkan dalil. Ya betul, Ustaz iktiraf kalau dia datangkan dalil. Ya Ustaz, ni dalil dia. Ustaz iktiraf apa yang digunakan dalil dia. Kita pun ada dalil kita. Dia menghormati dalil kita dan kita menghormati dalil mereka. Habislah. Mereka kata, kunut ini tak perlu. Contohnya, kunut. Contohlah doa kunut. Memang ada dalam hadis Nabi dan memang ada pandangan mazhab yang mana mereka tak berkunut. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada berkunut. Ada tak ulama bergaduh? Tak ada pun. Ketika mana ketika mana Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Imam Syafi'i tak berkunut. Imam Syafi'i berkunut, tapi bila pergi ke Baghdad tak berkunut. Kata anak murid Imam Syafi'i, bukankah engkau suruh berkunut? Kata Imam Syafi'i apa? Aku menghormati Abu Hanifah, makam Abu Hanifah yang berada di Baghdad. Menghormati.
Maksudnya Imam Syafi'i suruh kunut, tiba-tiba sampai di tempat Imam Abu Hanifah, dia tak berkunut. Sedangkan Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia. Tak berkunut. Jadi hormat. Itu yang kita sebutkan tentang ilmu perbezaan pandangan ulama. Kita berlapang dada. Betul orang kata, Ustaz hukum Ustaz begini. Kita alhamdulillah. Kita menghormati sebab kita pun faham tentang masalah khilaf, betul. Iaitu kita tentang masalah akhlak. Akhlak. Baik. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah akan turunkan yang kedua, kerahmatan warahmah. Kasih sayang. Allah bagi kasih sayang. Sebab tu kita tengok kasih sayang, bahawa baginda Rasulullah menyebarkan kasih sayang Allah akan beri bila kita bersabar. Dan yang ketiga yang paling penting, bila kita bersabar mendapat kebaikan. Yang kedua, kerahmatan, kasih sayang. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapat muhtadun, iaitu hidayah Allah. Petunjuk Allah. Sebab tu kita alhamdulillah. Kita bila kita buat satu benda, kita sabar, Allah akan bagi ketenangan dalam hati kita. Alhamdulillah. Kita buat ni, kita tahu tentang hukum hakam. Tidak membicarakan tentang soal haram. Kita tak buat benda-benda haram. Kita nak buat benda-benda halal. Selagi mana ada dalilnya dan ada pegangannya, kita buat. Teruskan dalil. Takkan ustaz nak baca dalil 10 kali, dalil tu juga. Kan? Kita hari ni kita nak menyatakan, kita kena faham. Dalam Al-Quran ni, kalau Allah nak tetapkan satu hukum, Allah dah buat dah. Ni hukum dia, jangan berbicarakan. Satu hukum je, jangan berbicarakan. Habis. Kan? Maksudnya hukum qat'i, disebut hukum qat'i. Habis hukum ni qat'i, jangan berbicarakan. Tetapi Allah bagi kepada kita hukum hakam yang zanniyat. Zanni ni maksudnya kita boleh fikir. Sebab tu di dalam hadis Nabi, berapa banyak sahabat-sahabat berbeza pandangan. Satu hadis berbeza, tapi Nabi ada kecam tak yang ni dengan ni? Nabi tak kecam. Nabi tahu bahawa dua-dua adalah pandangan yang berdasarkan apa yang mereka berijtihad, jadi Nabi berterima. Nabi tak ada masalah. Kalau tidak, Nabi kata, ni adalah pandangan yang sebegini saja, jangan fikir yang lain. Jadi Islam ni adalah agama yang rahmah, luas, berkasih sayang, maka kita berlapang dadalah dalam melakukan apa-apa saja. Jadi setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ulang sekali lagi, bukan untuk melihat kesabaran kita, tetapi berapa banyak kita kembali kepada Allah. 3 jenis itu tadi semuanya adalah untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam sawab. Moga-moga apa yang kita dengar pada malam ini menjadi ikhtibar kepada kita semua. Ustaz tahu semua tengah tunggu kerja sekolah ni, apa dia? Kan, apa dia kerja? Jadi minggu ni Ustaz bagi cuti. Bagi cuti. Kita bagi cuti kan, sebab isu-isu ni dia tak tenang lagi. Biarkan dia reda dulu. Kan bagi kan dia tak buat kerja sekolah. Jadi cikgu pun kena pandai juga. Kan? Tunggu dia tenang, dia istikharah dulu. Dia nak tarik handbrake ni, dia nak tengok tarik handbrake ni. Tengah nak tarik. Kan? Jadi kita kata tak apa, tenang dulu, fikir dulu. Kan, insya-Allah nanti minggu depan kerja sekolah berat, kita bagi 2. Wallahu alam. Kalau ada soalan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dengan Ustaz Nur Muhammad Hadi bin Zahlan. Betul sebutan saya Ustaz Betul. Jadi saya dah tak sebut salah dah lepas ni. Okey, jadi saya buka kepada soalan yang mana masing-masing boleh unmute diri kalau nak tanya dengan Ustaz, dan di FB boleh lontar soalan. Saya tengah pegang phone ni, kalau ada yang saya terbaca saya akan lontarkan kepada Ustaz kita. Silakan siapa yang nak bertanya. Nak tanya tentang isu semasa ke, nak tanya tentang ujian, kesabaran ke, silakan. Tak ada. Ustaz, okey, sebab tu sementara tunggu diorang fikir, biar saya tanya dululah. Ada orang memberikan pandangan begini Ustaz. Okey. Dia kata, pernah satu ketika saya diuji dengan bertimpa-timpa dan
mengambil masa yang panjang, tak selesai-selesai satu demi satu ujian. Jadi saya jumpa seseorang yang minta nasihat dan sebagainya, dia pun kata, dia tanya kat saya, apa yang saya doa? Apa yang saya doa? Saya pun cerita, tak, dia kata, dia nak dengar apa yang saya doa. Jadi saya pun katalah antaranya yang ada dalam doa tu, Ustaz, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kesabaran atas ujianmu. Jadi sebab itulah Allah bagi ujian. Sebab apa? Kesabaran tak diukur tanpa ujian. Bila kita minta kesabaran, berikan kesabaran, Allah bagi ujian. Lagi kita minta sabar, lagi Allah bagi ujian. Habis itu macam mana? Dia kata kalau dah tak tahan dah, jangan minta kesabaran, minta penyelesaian. Dia kata, dan Alhamdulillah, Ustaz ni cerita 10 tahun lepas tu saya pun tak minta kesabaran sebab saya tahu kalau datang takut saya tak sabar, maka saya minta penyelesaian, jalan penyelesaian, memberikan permudahan apa semua. Jadi apa pandangan Ustaz tentang perkara-perkara sebegini, Ustaz? Baik. Apa yang disebutkan oleh DTA memang sangat-sangat menarik, kan? Kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir sekali yang kita selalu baca, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya, yang dia mampu. Allah tak akan membebankan, tidak akan memberatkan seseorang melainkan apa yang dia termampu. Sebab tu dalam berdoa, dia ada cara kita berdoa. Kadang-kadang kita doa, memanglah kita boleh minta daripada Allah apa saja, tetapi kita kena ada cara. Macamlah juga bila kita nak minta dekat ayah kita duit, contohlah kita minta kat mak kita, mak, duit. Terus minta duit. Tapi cuba kita ada mukadimahnya. Allah hari ni tengok pak handsome lah. Kan? Segak lah hari ni. Ada cara dia, berfalsafah. Sebab tu Nabi ajarkan, kita sebelum kita nak berdoa ni, nak minta pada Allah, kita kena puji Allah dulu. Selepas kita puji, kita kena berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Selepas daripada itu, kata para alim ulama, kita membuat pengakuan diri kita. Ya Allah, sesungguhnya aku ni lemah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku ni lemah, ya Allah. Ya Allah, aku ni tak ada kuasa, ya Allah. Yang berkuasa hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ni tak cerdik, ya Allah. Aku tak pandai. Yang pandai, yang hebat Engkau, ya Allah. Nampak? Kita memperkecil kerana kita ni hamba. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa kita ni fuqara. Allah ni kaya, maha kaya. Kita ni fakir, miskin. Kita rendahkan diri kita. Dan kemudian kita minta, betul, kita minta kepada Allah disebabkan kefakiran kita, kerendahan kita, kekurangan yang kita ada, kita minta petunjuk Allah. Ustaz memang setuju. Kita minta, ya Allah, kau selesaikanlah, ya Allah. Kerana Engkau sajalah yang boleh menyelesaikan apa yang aku hadapi hari ini. Kalau ya Allah, kau mintalah aku sabar, ya Allah, Allah akan bagi sabarlah. Sebab kita minta sabar. Kan? Allah akan bagi kepada kita sabar. Jadi doa ni memang sangat penting. Sebab tu doa yang sebaik-baiknya adalah doa seperti mana yang ada dalam Quran. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam doa-doa dalam Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan doa para nabi. InsyaAllah tajuk yang menarik juga Ustaz boleh buat nanti tentang doa-doa yang mustajab. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Memang menarik. Tapi gaya dia kena betul. Bila kita kena dengan gaya, kemudian kita bagaimana Nabi SAW berdoa dengan kelembutan, dengan kasih sayang, kemudian dengan tangisan sehingga basah janggut baginda Rasulullah. Dan Nabi, apabila Nabi berdoa dengan sungguh-sungguh, maksudnya semua doa Nabi bersungguh, tetapi dalam keadaan genting Nabi akan mengangkat tangan tu sehingga nampak ketiak baginda Rasulullah. Angkat tangan. Jadi sebab itu kita minta kepada Allah jalan penyelesaian. Dan insya-Allah bila kita minta kepada Allah, Allah akan buka jalan-jalan penyelesaiannya. Yang mana Allah akan ilhamkan, Allah akan berikan kepada kita petunjuk. Sebab itu apa yang disebutkan oleh DT memang betul.
dan tak salah. Dan itulah yang sepatutnya yang kita buat adalah minta dalam keadaan yang pertamanya sabar, boleh minta, dan yang paling penting adalah penyelesaian daripada Allah. Kerana Allah sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah merancang, tetapi perancangan Allah yang lagi hebat. Yang lagi hebat, yang lagi dahsyat perancangan Allah. Jadi kalau Allah merancang, lebih baik kita ikut apa yang Allah rancang. Apa yang Allah takdirkan. Ya Allah, kau berikanlah jalan penyelesaian dengan apa yang kau rancang, ya Allah. Kalau ia baik bagiku. Ada satu kisah. Boleh lagi InsyaAllah Ustaz. Ada satu kisah. Ada seorang laki-laki ni. Dia istikharah. Dia nak seorang perempuan. Dia teringin seorang perempuan. Wanita tu. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz nak buat istikharah. Jadi istikharah ni dia tanyalah Ustaz macam mana. Jadi doa istikharah ni, ya Allah, antaranya lah doa, ya Allah, jika dia baik bagiku dan baik untuk agamaku, maka engkau dekatkanlah dia kepadaku. Jika dia tidak baik bagiku dan tidak baik untuk agamaku, maka engkau jauhkanlah dia daripadaku. Itu doa dia kan. Tapi laki-laki ni hebat, dia sangat sayang wanita ni. Oh, ini cinta sejati ni. Romeo and Juliet. Jadi dia minta. Dia kata, ya Allah, jika dia baik bagiku, baik untuk agamaku, maka engkau dekatkanlah dia kepadaku, ya Allah. Ya Allah, jika dia tidak baik bagiku dan tak baik bagi agamaku, kau jadikanlah wanita tu baik dan biarlah kau cantikkan aku bersamanya, ya Allah. Macam mana pun dia nak perempuan tu. Tak baik, kau jadikanlah dia baik, ya Allah. Supaya kau bagi kepadaku juga, ya Allah. Maknanya, kalau tak baik pun kau jadikan baik, maka kau berikanlah juga pada aku. Kadang aku nak dia, ya Allah. Itu satu lagi cerita. Sambil-sambil Ustaz cerita teringat ni. Ada seorang laki-laki. Kan? Ni kisah betul ni. Ni Ustaz cerita ni semua kisah betul. Ada seorang laki-laki, dia telefon seorang syekh di negara Arab. Dia ada satu qanat, macam kita ada TV Hijrah, TV 3 kan. Ada satu qanat disebut Qanatul Iqra. Qanatul Iqra, rancangan ataupun televisyen yang dinamakan Iqra. Bahasa Arab. Ada seorang syekh tu, dia macam tanyalah Ustaz, program tanyalah Ustaz. Jadi ada seorang laki-laki dia telefon. Dia kata, Syekh, minta maaf, aku nak tanyakan kepada engkau satu soalan dan aku nak minta kepada engkau doa. Dia kata, Syekh, aku ni ada suka seorang perempuan ni. Perempuan ni aku suka sangat. Aku sayang sangat. Tapi masalah dia tak sayang kat aku. Ni macam tepuk sebelah tangan lah ni. Istilah dia. Kan? Kata Syekh, senang je. Laki ni, dia kena tahu. Bunga bukan sekuntum. Kalau dia dah tak suka, carilah bunga lain. Dia kata, tak boleh Syekh. Aku nak perempuan tu. Aku sayang. Ni dalam live ni, TV ni. TV ni live. Dia kata sayang sangat Syekh. Syekh tolonglah macam mana? Kemudian Syekh ni pun angkat tangan doa. Kan? Allahumma amitna bil iman. Wansyurna bil iman. Wa adkhilna al-jannah ma'al iman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Laki-laki ni, maksud doa ni, ya Allah, matikan aku dengan iman. Bangkitkan aku dengan iman. Dan masukkanlah aku ke dalam syurga bersama dengan iman. Dengan rahmatmu, ya Allah. Laki-laki ni menangis. Nangis. Syekh ni kata, kenapa? Kau terkesan ke dengan doa tu? Kata, bukan masalah tu Syekh. Masalahnya nama perempuan tu iman. Ya Allah, matikanlah aku dengan iman. Masalah iman aku tak dapat. Iman perempuan tu tak dapat. Bangkitkanlah aku dengan iman. Macam mana nak bangkit? Iman tak dapat lagi. Masukkan syurga dengan iman. Ya Allah, iman belum dapat Syekh. Iman yang Syekh ni maksud adalah iman kepada Allah. Dia fikir makwa dia iman tu. Kebetulan makwa dia nama iman. Ni lagi satu mangkuk ayun juga. Okey, Ustaz, saya baca soalan dekat FB untuk Ustaz dengar Baik. Dia kata daripada Adnan Mat Jusoh. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dengar kuliah bahawa
jika ada orang bagi sesuatu, kita mesti ambil walaupun tahu pemberian itu tak jelas halalnya, sama ada orang Islam atau orang bukan Islam yang beri berdasarkan hukum zahir. Tetapi jika ikut hukum batil, mesti bersifat warak. Adakah sama pemberian tersebut jika dikaitkan dengan bisnes atomi? Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mengenai tentang soalan tadi, apabila seseorang tu berikan kepada kita, yang mana kita tahu tentang pemberiannya, yang kita tahu ia adalah satu pemberian, satu hadiah. Dan kita tidak boleh menyelidik atas pemberian, melainkan kita mengetahui dengan yakin berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ketika mana Umar Al-Khattab dan dengan Abdul Rahman bin Auf dalam sebuah hadis. Umar Al-Khattab ketika mana keluar di satu tempat dengan Abdul Rahman, sampai di satu tempat yang mana ada telaga, ada tempat, satu kawasan tadahan. Kemudian Umar nak pergi minum air tu. Abdul Rahman sebelum dia nak minum, dia tanya kepada penjaga dekat tempat air tu, ada tak binatang buas yang minum air ni? Kerana apabila binatang buas minum, tak cukup 2 kolah ataupun tak cukup dia punya ni, maka air itu bertukar najis. Bila Umar dengar Abdul Rahman nak pergi bertanyakan tentang status air tu, Umar kata apa? Jangan kau tanya. Jangan kau tanya dan jangan kau jawab. Jangan bagi tahu kepada dia adakah air itu telah diminum oleh binatang buas ataupun tidak. Kalau kita tengok benda itu diyakinkan boleh, nampak tidak jadi masalah, maka teruskan minum. Samalah juga apabila seorang suami bagi duit kepada isteri, isteri tak boleh tanya, bang, RM10 ni abang dapat mana? RM50 ni dapat mana? RM100 ni dapat mana? Kita tak perlu tanya. Melainkan kalau kita tahu, suami dia kata, yang abang nak keluar ni, abang nak pergi mana? Saya nak pergi merompak bank ni. Jelas dia bagi tahu, jelas ni nak merompak bank ni abang nak bawa ni semua, alhamdulillah peralatan semua. Sayang doakanlah abang balik dengan selamat. Kan? Bawa balik betul-betul ni rompak bank. Ya, ni ambil RM50,000. Pergilah beli pulut dakap, pergi rantai daun ketum. Mah ketum ni kan, daun ketum tu pergi beli pulut dakap. Yang tu jelas. Maka bila jelasnya di situ, maka itu ditolak. Berbalik dengan perniagaan tadi. Dia kata apa bezanya Ustaz? Baik. Sangat berbeza. Bila kita nak sebut syubhah, sesuatu syubhah, benda ni ragu-ragu. Yang kita tak tahu statusnya bagaimana. Status tu bagaimana? Kita tak tahu. Tak dapat akses, tak dapat dicari, kita tak tahu. Kita tak tahu. Itu yang Nabi SAW minta supaya kita tinggalkan dahulu. Dalam soal atomi, dia tahu ataupun tidak? Tahu. Ustaz nak tanya leader, tahu tak atau tidak status? Tahu. Ada tak Atomi mengeluarkan satu surat daripada Korea yang menyatakan tidak ada keterlibatan, iaitu tentang perniagaan atomi dengan dakwah Kristian? Ada tak? Ada tak Atomi Malaysia mengeluarkan satu surat yang mengatakan mereka tidak terlibat dalam mana-mana agama? Ada. Jadi adakah perkara itu syubhah? Jelas. Melainkan ada perkara yang membatalkan perkara tadi. Jadi sebab tu Ustaz kata, kita yang hari ni yang bagi ragu-ragu tu, sebenarnya kita yang tak nak tengok, kita yang blok benda tu. Tetapi benda tu sebenarnya jelas. Adakah itu dimasukkan tentang syubhah? Tidak. Kalau hari ni syubhah, semua perkara kita kena selidik. Selidik daripada A to Z, kita kena saksi daripada semua benda yang kita hari ni daripada mana. Jadi Islam ni dia tidak memberatkan. Selagi mana kita tak nampak perkara itu perkara yang meragukan kita, yang boleh merosakkan kita, dan kita tak tahu perkara itu bagaimana, maka waktu itu kita lakukan kalau ia dibolehkan. Seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Dalam bab ibadat, kita kena tawakuf. Kita kena berhenti.
Kalau kita nak reka satu benda ibadat, kena berhenti. Tetapi dalam bab muamalat dia berbeza. Ibadat dan muamalat ni berbeza. Ibadat kita tak boleh reka sebab dia adalah daripada Allah kepada Nabi. Dan dalam bab muamalat, dia dibenarkan berdasarkan ijtihad, berdasarkan pandangan. Jadi di dalam atomi ni, perkara itu tidak ada ragu-ragu. Melainkan perkara atomi ni, bila kita minta surat daripada atomi tak nak bagi. Nak bincang dengan HR tak bagi. Bila kita nak selidik, dia tak. Ni dia bagi buka. Dia kata datang, ma'am, tengok. Report semua ada. Dia boleh tunjuk. Report semua ada. Setakat guna logo, letak logo dan sebagainya, bercakap, itu individu. Kan Ustaz dah sebut tentang soal individu tu, individu cerita bab lain ialah walaupun dia pemilik dan sebagainya, tetapi kita kena lebih daripada tu. Sebab itu apabila kita bercakap tentang syubhah ni, kita kena tahu tentang apa pentakrifan ulama tentang syubhah. InsyaAllah dengan izin Allah, Ustaz akan kupaskan pada minggu hadapan. InsyaAllah dengan izin Allah tentang syubhah dan pembahagian syubhah yang telah disebutkan dan apakah contoh-contoh mengenai tentang syubhah yang dimaksudkan oleh para alim ulama. Sebab orang ingat syubhah ni semua habis. Semua benda kita nak syubhah. Kita minum air ni syubhah ni, kita pun tengok ni air ni macam mana, ni gelas ni macam mana, semua. Jadi kita akan menyulitkan kehidupan kita. Wallahu alam, insya-Allah saya akan kupaskan lebih lanjut pada minggu hadapan. Alhamdulillah. Jadi kepada yang ada dalam ni, kalau yang Zoom ada yang nak bertanya secara live, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hazim ni Ustaz. Baik. Ustaz, saya sampaikan satu soalan daripada rangkaian saya ni. Seperti yang kita maklum Ustaz, bahawasanya ramai di antara ahli-ahli kita dalam atomi ni memang seperti mana yang Ustaz Hadi bagi tahu, niat kita betulkan balik kan, kita tajdid niat kita baik balik kerana Allah kita buat bisnes ni kan. Tapi majoriti daripada ahli-ahli baru terutamanya yang menyertai atomi ni tak lain tak bukan sebab nak memperbaiki status kewangan masing-masing. Maksudnya nak dapat pendapatan, sebab mereka nampak bahawasanya atomi ni dalam jangka masa yang panjang memang boleh buat duit kan dengan izin Allah kan. Okey, jadi antara soalannya dia bagi tahu bahawasanya antara ahli ni dia disebabkan COVID ni jatuh merudum. Dia punya maksudnya allowance dalam kerajaan pun ditolak dan banyak juga orang yang kerja dalam kerajaan ataupun swasta yang gajinya telah ditolak disebabkan COVID ni dan banyak yang terkesan. Maka disebabkan tajuk pada malam ni tajuk sabar Ustaz, maka ramai di antara kita yang dalam soalan ni bagi tahu hidup dia tidak tenteram kerana menanggung hutang-hutang kan, hutang-hutang dalam kehidupan. Maka takrif sabar dalam kita buat bisnes dan dalam sama kita menanggung hutang yang banyak, apa kesilapan diri masing-masing dan apakah yang perlu dilakukan untuk teruskan kehidupan kita supaya kita nak memaknakan sabar ni tapi ada hutang ni kan, tapi nak buat juga bisnes ni pun ada ujian. Lepas tu kita nak kena sabar, yang bagaimana yang Ustaz nak beri satu kata-kata daripada mungkin nasihat kepada Ustaz. Jazakallah. Baik. Terima kasih kepada Encik Hazim Razi. Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan yang begitu menarik, masya-Allah. Memang ada satu yang disebutkan satu kaedah fiqh. Ketika mana kita sebut tentang pelbagai ujian Allah, sebelum Ustaz ulas isu tu tadi, kita kena tahu bahawa kadang-kadang ada orang yang sakit, dia makan ubat. Dia ikhtiar ubat tu. Jadi dia nak menyembuhkan penyakit dia. Dia nak sihat, dia nak cergas. Begitu juga dengan orang kalau masuk atomi ni, dia nak senang, dia nak membayar hutang, dia nak bantu. Itu semua adalah perkara normal. Semua sekali perkara, sebab Allah jadikan fitrah manusia ni, Allah tahu fitrah manusia ni Allah ceritakan dalam Quran, yang mana mereka ni ialah suka kepada harta benda, suka kepada kemewahan, ni semua adalah fitrah. Sebab Allah jadikan kita, Allah tahu. Baik. Ada satu kaedah fiqh yang disebutkan al-i'timad
alal asbab kufur wa tarkuhu takhalluf. Kata ulama. Al-i'timad. Kita beriktimad dengan sesuatu sebab itu, kita kata sebab inilah aku jadi begini. Disebabkan ubat inilah aku sihat. Disebabkan i'timad, dia pegang betul-betul benda tu dengan perkara tu dia pegang. Kata ulama boleh kufur dia. Kena tahu betul-betul. Sebab saya makan ubat inilah saya jadi sihat hari ni. Dia iktimad. Jadi kata ulama, kalau itu iktimad, wa tarkuhu takhalluf, tapi kalau dia tinggal, dia orang yang rugi. Faham tak maksud dia? Kalau dia tinggalkan, maksudnya kalau dia tak makan ubat, dia tak buat benda-benda tu semua, rugilah dia, ulama kata. Jadi apa yang perlu kita perbetulkan? Sebenarnya kita betul, kita hari ni jangan kita yakin bahawa itulah segala-galanya kepada kita. Kita iktimad, inilah yang menyebabkan saya begini, inilah yang menyebabkan begini. Dia berpegang kepada tu. Tetapi kalau dia tinggalkan, rugilah. Kalau dia tahu benda tu memberi kesan kepadanya, kebaikan kepadanya, jangan tinggal. Cuma perbetulkanlah niat dia. Yang memberi kesembuhan adalah Allah. Yang memberi kebahagiaan Allah. Yang memberi, sebab itulah keimanan kepada Allah. Memang betul kita hari ini mencari rezeki untuk kehidupan, kelangsungan hidup. Untuk membayar hutang, untuk menyelesaikan masalah keluarga, untuk membantu masyarakat. Tetapi jangan kita kata, disebabkan atomi lah saya hebat. Jangan sebab macam tu. Jadi kembali kepada iman. Jadi kita kata iman kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dan Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan, dan kita lakukanlah usaha. Janganlah tinggalkan atomi dah. Kalau kita tahu atomi salah satu asbab yang menyebabkan boleh mendapatkan sumber rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggalkan, kata ulama. Macam ubat juga. Jadi kita jangan hari ini menyebabkan sesuatu perkara itu kita berpegang inilah sebabnya, puncanya. Tetapi kita kena tahu bahawa ia semuanya datangnya daripada Allah. Itu yang Allah kata, yang baik pun datang daripada Allah, yang tak baik pun Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, tetapi pilihan kita. Wa hadainahun najdain. Allah bagi kepada kita najdain. Pilihan. Sama ada kita nak pilih yang baik atau pilih yang buruk. Mana satu pilihan kita? Jadi kalau kita pilih yang baik, baiklah kita. Kalau pilih yang buruk, buruklah kita. Sebab tu apa yang kita buat hari ini, yang kita buat, jadi kita kena ingat bahawa kita lakukan ini adalah semuanya kerana Allah. Sebab tu dalam surah Al-An'am saya baca inna solati, Allah sebut solat, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidup, semua hidup kita, wa mamati, kematian kita tu semua hidup dan mati, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Jadi kalau kita hari ini belajar, senang lah. Oh, semua aku buat kerana Allah. Tapi nak tinggalkan tak? Minumlah himohim untuk kesihatan badan. Tapi jangan ulok kau, himohim lah yang boleh menyebabkan kita hidup yang panjang. Itu tak ada pula. Sebab tu Ustaz kata, Islam ni dia datang tiga, nampak? Kita membicarakan tentang soal apa? Akidah kan? Kemudian bicarakan tentang soal hukum. Orang yang bercakap dengan begitu, apa hukum dia? Kufur. Hukum dia, itu hukum. Dan akhlak dia bukan daripada akhlak Nabi, nampak tak? Sebab tu Ustaz pelik kalau orang memisahkan antara hukum dengan bercerita tentang halunisasi lah, apalah, halimunasi lah. Ustaz pun tak erti nak sebut. Wallahualam. Okey Ustaz, ada satu soalan daripada Jasli Jasid. Bagus juga soalan ni Ustaz, saya ambil. Dia kata, Assalamualaikum. Apa nasihat Ustaz pada mereka yang tarik break tapi nak kembali pada atomi tapi terbantut sebab rasa hormat yang tinggi pada leader yang telah tarik break juga terlebih dahulu? Apa nasihat kepada yang orang bawah ni nak kembali, dia tarik break, dia nak kembali, tapi sebab hormat kononnya pada leader yang lebih tinggi yang sedang tarik break. Jadi apa nasihat? Nasihat dia satu je. Apabila, ialah kadang-kadang orang bawah ni dia tarik break kerana hormat orang di atas. Nasihat dia senangnya. Nasihat dia yang pertamanya, apabila seseorang yang, ialah kita faham bahawa dia malu kan, malu dengan leader atas.
Kemudian lidah atas pun dia dah brake kan. Brake kita sama kena kan. Jadi bila dia dah tarik handbrake, kemudian lidah atas dah tarik, senang je. Kalau kita dah tahu orang atas tarik, kita tukarlah kereta lain. Naik kereta dengan DTA lagi laju sikit. Kan? DTA dia tak tekan brake, dia tekan minyak dia tahu. Jadi sebenarnya apabila orang bawah, dia kena faham je. Sebab tu apabila kita hari ni mengikut orang, itulah yang menjadi kesan terhadap kehidupan kita. Sebab kita hari ni bukan ikut orang, kita ikut atas keilmuan kita, kefahaman kita. Kalau kita hari ni, inilah salah satu orang kata hikmah. Kita buat bukan disebabkan orang. Hari ni ramai orang tiru ibadah orang lain. Contoh. Ustaz bagi satu contoh ringan. Kalau kita hari ni kan pergi luar negara, kita tahiyat. Biasa tak kita tengok orang tahiyat, bila tahiyat akhir ataupun tahiyat awal dia buat asyhadu alla ilaha illallah, dia naik. Nampak kan? Kemudian dia goyang, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul tak? Dia goyang. Kawan ustaz kan, dia tengok bila kita pergi Morocco ni dia goyang, disebut sababah ni, sababah. Goyang. Bila dia tiru orang, dia tiru kawan-kawan ni, kadang-kadang dia tiru. Ada orang yang macam ni, dia pusing, dia bulat. Asyhadu an la ilaha illallah, dia bulat. Ada yang naik asyhadu an la ilaha illallah. Yang kawan ustaz ni dia buat macam ni. Ni ulat gonggok. Orang macam ni, dia macam ni terus. Jadi sebab apa? Sebab kita tiru orang. Bila kita tiru orang, itulah yang menyebabkan kita akan rasa segan, kita akan rasa malu. Sebenarnya tidak ada segan dan tidak ada malu kalau kita buat adalah disebabkan ilmu. Allah tegur dah kita, Allah dah sebut dah. Allah turunkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bukan baca dengan nama orang lain, dengan nama Tuhanmu. Jadi bila kita baca dengan nama Allah, bila kita membaca dengan izin Allah, dengan keilmuan, dengan kita mengikut arahan Allah, maka kalau orang tarik handbrake sekalipun, kita takkan tarik disebabkan kita membicarakan tentang soal ilmu, disebabkan kita mencari ilmu dan kita tahu apa yang kita buat. Jadi orang yang dia segan, dia kata seganlah dengan orang atas, maksudnya ilmunya masih lagi dipertikaikan. Dipertikaikan. Disebabkan apa? Disebabkan dia malu. Nak malu apa kalau kita buat satu perkara yang betul? Bukan kita buat satu perkara yang salah. Kita kena rasa malu kalau kita buat salah. Kita kena rasa malu kalau kita buat benda yang haram, perkara yang ni. Betul, kita kena rasa malu. Sebab malu itu adalah satu perkara yang sangat besar. Jadi, jangan kita hari ni malu. Kalau kita rasakan kita dah faham betul-betul, insya-Allah kita teruskan. Kan, kita teruskan. Apa yang boleh kita buat? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, itulah kupasan-kupasan yang menarik yang telah pun Ustaz. Doktor, boleh saya tanya sudah? Boleh. Okey. Sila. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni topik kita ni topik bersabar kata. Okey, memang kita dituntut untuk bersabar Ustaz kan. Tapi apakah tindakan kita apabila mereka terus memperkotak-katikkan kita dengan cabaran, tribulasi kita kan? Adakah kita seharusnya membiarkan macam tu ataupun apa yang Ustaz boleh cadang? Sebenarnya saya tunggu soalan ni. Saya tunggu soalan ni. Sebenarnya soalan inilah soalan yang Ustaz tunggu sebab dia adalah sambungan edisi nombor 2 Sabar. Oh pula. Sebenarnya satu soalan tu adalah jawapan yang sangat banyak. Apa yang perlu kita buat? Adakah kita tengok saja? Adakah kita hari ni doa ataupun kita nak renung saja? Sebenarnya apabila kita hari ni diberikan ujian iaitu tentang masuk kesabaran, orang kata dekat kita, sabar bererti bukan kita kena diam.
Sabar hari ni orang ingat bila orang kata kat kita, kita sabar, kita diam. Tak. Jika kita ambil sesuatu tindakan yang bercanggah dengan arahan Allah, maka waktu itu tidak dibenarkan. Contoh, bagaimana sabar ketika mana betul ada kisah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu Ustaz memang nak ceritakan bagaimana orang kata kepada Abu Bakar. Dan waktu itu Rasulullah ada. Rasulullah wujud. Ada waktu tu. Orang kata Abu Bakar, orang cakap Abu Bakar. Abu Bakar senyap. Ketika mana Abu Bakar menjawab, Rasulullah bangun, Rasulullah bangkit, Rasulullah pergi. Betul, terima kasih Dr. Murad. Rasulullah pergi. Abu Bakar ketika itu kata, ya Rasulullah, sebab apa kau meninggalkan aku? Sedangkan aku menjawab apa yang betul. Kata Nabi, ketika mana kamu menjawab, aku melihat syaitan mendampingi kamu. Jadi, adakah bermaksud kita hari ini tak boleh menjawab? Ini ulama membincangkan. Baik. Sebenarnya dalam keadaan kita nak bercakap, kita kena tahu tujuan kita bercakap itu atas faktor apa. Kalau orang tuduh kita, kita boleh jawab. Bukan kita kata kita senyap, jangan jawab. Tak. Tetapi jawablah dengan hikmah, dengan kebaikan, dengan kasih sayang, dengan redha Allah. Jangan kita jawab hari ini dengan sesuatu benda yang boleh merosakkan akhlak kita, akidah kita dan hubungan kita. Jadi sebab tu jawab jangan dengan makian, jangan jawab dengan cacian, jangan jawab dengan hawa nafsu, jangan jawab dengan tidak ada ilmu, tetapi jawablah berdasarkan ilmu. Sebab tu tidak menjadi masalah kalau kita nak menjawab. Orang kata kita hari ini menyebarkan Kristian. Senyum. Tidak. Kami tidak melakukan begitu. Ini surat dia. Tidak. Kami tak lakukan begitu. Cuba tengok. Kan? Siapa nama dia? DTA yang yang Haji Ahmad Cho. Haji Ahmad Cho. Isteri. Sebab Ustaz bercakap dengan dia juga. Ustaz dengar apa yang dia sebut. Isterinya juga. Ni Ustaz saksi. Ustaz dengar sendiri. Dia kata isterinya juga masuk ahli atomi. Terkejut Ustaz. Dia orang nombor 1 yang mana duduk di Korea. Dia dekat lagi dengan atomi. Isteri dia benar masuk atomi. Dia jual akidah ni. Jadi bila kita hari ni nak jawab, cuba tengok orang yang di sana. Orang yang mana duduk di negara yang ada atomi yang diasaskan. Bagaimana mereka sebut? Jadi kita sebutlah, janganlah kita mula dengan cacian. Mereka caci, kita caci balik. Mereka kata, kita kata. Itu yang tak boleh, itu yang kita kena sabar. Tapi kesabaran itu mestilah dipulangkan dengan perkara yang baik. Itu barulah diredai oleh Allah. Maksudnya bukan kata macam kita kata datang kematian, jangan menangis, siapa menangis tak sabar, tak, menangis tak apa, fitrah. Tetapi jangan meratap. Orang caci kita, bukan kita kata diam, senyum, tak. Tetapi kita jawab kalau perkara itu tak betul. Jawabnya dengan hikmah, dengan ilmu, dengan redha Allah. Itulah jawapan dia secara ringkas. Baik. Jadi sebab tu Ustaz, kalau tengok pendekatan saya mudah aja Ustaz. Apabila orang serang kita, ya, orang serang, orang mengata dan sebagainya, ketika tengah panas Ustaz, saya biasanya tak akan tulis apa-apa. Tetapi contoh, bila keluar dulu surat mengatakan saya DTA kata memang betul atomi ada gerakan kristianisasi, orang buat attack, saya diam dulu. Tetapi lepas tenang, saya tak jawab, saya tak sentuh apa, saya jawab. Ramai orang bertanya pasal betul ke saya kata kristianisasi. Jadi saya pun cerita bahawa gerakan-gerakan untuk mengkristiankan apa tu semua di negara dia, di tempat dia, dengan masyarakat dia yang tidak ada agama dan sebagainya, kan. Dan tak pernah pun dia sentuh kita, tak pernah dia usik kita. Malah orang Korea yang ada dekat sana Muslim tak pernah disentuh, tak pernah dimurtadkan, dan dia kata dia buat satu statement nyata untuk missionary. Betul dia buat missionary nyata, tapi tak pernah dia kata missionary dia untuk murtadkan orang Islam. Tak ada pun statement tu, tak ada. Dan selama 12 tahun tak ada pun satu gerakan. Dan bila saya tahu ada rakan saya tahun 2015 dah masuk atomi, dah pergi ke seminar, dah tengok kilang, tak ada pula aktiviti disuruhkan wajib ikut gerakan-gerakan Kristian ataupun duduk dalam majlis-majlis Kristian.
Malah bila ada majlis-majlis untuk orang Kristian sahaja, mereka ini dilepaskan untuk dengan aktiviti-aktiviti masing-masing. Jadi oleh sebab itu saya kata tidak ada mereka menyentuh kita. Jadi sebab tu kita jawab secara tu tanpa kita perlu sebut siapa orangnya ke, yang tu tak payah sebut nama orang, tak payah sebut kat mana. Kita cuma berikan penerangan, penjelasan. Jadi yang forum yang berlaku baru-baru ni saya tak perlu jawab. Saya cuma buat satu keratan yang video kita buat meeting hari tu Ustaz, ada dalam 2 minit penjelasan oleh brother Haji Ahmad Cho yang mengatakan isteri dia pun Atomi, dia dulu pun Kristian kan. Jadi itu, dan ada lagi keratan-keratan video kita yang akan kita susuli dari semasa ke semasa insya-Allah. Jadi kepada kita punya ahli-ahli sabar. Sabar. Tapi sabar kan. Kita akan susuli insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya tengok sekarang dah pukul 11.17. Saya rasa cukup mungkin setakat ini, dan ada ahli-ahli minta Ustaz, dia kata nak Ustaz tutup dengan Ustaz doakan kami Ustaz. Jadi saya minta doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz sebagai penutup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang membalik bolakkan hati kami, tetapkanlah hati kami di dalam agama-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha melihat, lagi Maha mengetahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami serahkan segala urusan kepadamu ya Allah. Kau tunjukkanlah kami jalan kebenaran-Mu ya Allah. Kau kuatkanlah ibadah kami ya Allah. Kau kuatkanlah lisan kami dalam menyebut nama-Mu ya Allah. Kau kuatkanlah hati-hati kami ya Allah dalam berpegang kepadamu ya Allah, keimanan kepadamu. Kau kuatkanlah jiwa raga kami ya Allah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya menyembah kepadamu ya Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Kau ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha hebat, Engkaulah Maha agung, Engkaulah Maha mengetahui. Ya Allah, kami sesungguhnya kami lemah ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah. Maka kuatkanlah kami ya Allah. Berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah. Janganlah Engkau cabut hidayah selepas Engkau memberikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah rezeki kami ya Allah. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang tidak terhingga seperti mana yang telah Engkau janjikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah pegangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah keadaan kami ini ya Allah. Sesungguhnya kami dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan susah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ketenangan kepadamu ya Allah. Berikanlah kami ketenangan dalam kehidupan ya Allah. Berkatilah kehidupan kami di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua leader dan juga yang ada di Zoom dan yang ada di FB kita. Jumlah semua pada malam ni seperti biasa Ustaz hampir 700 orang ya. So alhamdulillah. Jadi saya dengan rendah hati ucapkan syukur dan terima kasih pada Ustaz. Jadi setakat ini kita punya kuliah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.